insyaallah. Kita buka pengajian dengan sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram asram nizam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Betul lah. Dia silau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alimul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tamzun nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, itulah hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya, pada siapa dikenaki oleh Allah Taala akan kebajikan nescaya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. InsyaAllah, yang saya muliakan Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga yang saya muliakan Fadil Tuan Bilal, suruhnya pengurusi surau, jawatankuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita sambung kuliah kita, iaitulah kuliah bab akhlak ataupun tasawuf, kitab Qalbun Salim, Qalbun Salim, hati yang sejahtera, syarah kepada penawar bagi hati, insya-Allah. Baik, malam ni kita sambung kosong apa tu? Ha? 102 bawah. Ha? Zina adalah dosa besar, betul? 103, betul kan? Ha? Apa? Tambihun. 15 keburukan zina, betul? Okey, 15 keburukan zina. Kalau dalam kitab Jawi dia, kita dah berada muka surat 18, Penawar hati ni, yang mana kitab ni dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib
Al-Mandili rahimahullah taala. Kalau Jawinya dah muka surat 18 lah. Tapi di sini dah muka surat 103. Sebab Jawi ini dia tak ada dia punya syarah dia. Dia punya matan saja. Matan dia. So malam ni kita lihat tambihun, peringatan. Tambih maknanya peringatan. Tambihul Ghafilin kan, pernah dengar kitab Tambihul Ghafilin. Tambih maksudnya peringatan lah kepada orang-orang yang ghafil, orang yang lalai. Jadi malam ni kita lihat 15 keburukan zina. Qala musannifu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fi dar amin. Setidak-tidaknya ada 15 keburukan zina seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Dalam kitabnya apa tuan-tuan? Kitabnya Al-Kabair. Kabair mana kitab bicarakan tentang dosa-dosa besar. Okey. Yaitu pertama, orang yang melakukan zina yang belum pernah berkahwin disebat 100 kali sebatan. 100 kali sebatan. Orang yang melakukan zina yang belum pernah berkahwin, ghairu muhsan ataupun muhsin lah. Muhsin ni maknanya ghairu muhsin, belum pernah kahwin. Kalau muhsin pernah berkahwin, muhsin mim ha sad nun, muhsin. Sesuai dengan Allah Ta'ala, wazaniatu kan, fajidu minhuma mi'atul jildah. Orang yang berzina lelaki dan perempuan, wazaniatu wazani fajidu minhuma mi'atul jildah. Orang yang berzina lelaki dan perempuan yang belum pernah berkahwin, maka nalah dirotan lah sebanyak 100 kali rotan, sebatan. Sedangkan bagi yang sudah berkahwin, maka rejamlah sampai mati, direjam sampai mati. So siapa yang melaksanakan? Pihak berkuasa lah. Pihak berkuasa, orang yang ada authority kan, dialah yang berkuasa untuk melaksanakan hukuman tersebut dengan arahan perintah mahkamah. Dan dalam konteks kita Malaysia ni, maknanya hukum tu telah pun digazetkan, diwartakan dan digazetkan, maka boleh dilaksanakan. Selagi mana hukum tu tak boleh tidak diwartakan, tidak digazetkan, maka hukum tu dikira tidak bolehlah dilaksanakan. Tak boleh dilaksanakan. Tutup aircon boleh? Baik. Orang yang melakukan zina yang belum pernah berkahwin disebat 100 kali sebatan, sedangkan bagi yang sudah berkahwin direjam sehingga mati. Okey, masih tuan. Bagi yang terlepas, bagi mereka yang terlepas daripada hukuman dunia dan tidak bertaubat, para pezina digantung dengan kemaluan mereka dalam neraka. Masya-Allah. Bagi mereka yang terlepas daripada hukuman dunia dan tidak bertaubat, dia tak sempat taubatlah. Dia suka dengan perbuatan zina yang dilakukan tadi, dan dia mati dalam keadaan tak sempat taubat pun. Jadi para penzina digantung dengan kemaluan mereka dalam neraka, sambil dipukul kemaluan mereka dengan cemeti daripada besi, sambil dicemuh oleh malaikat Zabaniyah. Sambil dicemuh oleh malaikat Zabaniyah. Inilah di antara bentuk siksaan lah yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan zina ataupun benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dicabut iman daripada hatinya ketika berzina, seperti pakaian yang dicabut daripada tubuh. Cabut iman daripada hatinya ketika berzina. Mana iman masa tu tak ada lah. Ditakuti masa tu malaikat maut datang. Tengah berzina malaikat maut datang. Jadi ditakuti masa tu dia berzina, ditakuti malaikat tu datang dan cabut nyawa masa tu. So confirm lah dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana iman yang dicabut masa itulah. Kerana sifat orang beriman ni, dia tidak akan berzina. Ciri-ciri orang beriman tidak berzina.
Orang beriman sentiasa menjauhkan diri daripada benda-benda yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah tidak akan berkata-kata dengan orang tua yang berzina. Ni orang tua pula. Kalau tadi orang muda, ni orang tua lah. Badan dah tua dah tak larat dah. Tolak pun rebah. Tapi ada hati lagi tu. Nafsu dia kan. Kalau sepak kan memang terajang kan memang tercampak lah. Dia terajang, dia tercampak. Kita tolak pun dia rebah. Tapi yalah, dalam masa itu ada lagi hati lah, keinginan untuk melakukan zina. Jadi Allah Ta'ala besok tidak akan berkata-kata dengan orang tua yang berzina pada hari kiamat. Tidak mahu melihatnya. Allah Ta'ala wala yanzuru ilaihi, Allah Ta'ala tidak melihat dia. Kemudian wala tuzakkihim, dan Allah Ta'ala tidak menyucikannya daripada dosa-dosa. Dan baginya azab yang pedih yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kelima, dosa paling besar selepas syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan membunuh nyawa tanpa alasan yang hak. Jadi makna zina ni termasuk dalam kumpulan dosa paling besar selepas daripada syirik kepada Allah. Dan membunuh nyawa tanpa alasan yang hak. Maka jatuh dah dalam zina ni, dia jatuh nombor apa? Nombor 2 ataupun nombor 3 lah. Mana kesan daripada perzinaan ni kita tahulah. Kesan dia berat kan. Dia kerana dia mengundang bala bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi ni boleh diterbalikkan oleh Allah Taala, oleh malaikat, kalau seandainya benda tu berterusan. Jadi bagi orang beriman, kalau tahu benda tu tak betul, so mana tugas kita kenalah amal ma'ruf nahi munkar lah. Naklah kita menegurlah perbuatan tadi ataupun melaporkan pada pihak-pihak yang berkuasa, yang ada autoriti untuk menangkap orang-orang yang melakukan perzinaan tadilah. Macam tu. Tapi dalam konteks Islam ni, Allah Ta'ala bagi peluang untuk orang tu bertaubat. Betul tak? Wala taqnatu min rauhillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdosa, siapa yang banyak kesalahan, kan? Allah Taala bagi dia peluang untuk bertaubat. Tapi kalau dah bagi peluang untuk taubat, dia tak nak taubat juga. Ni memang kata kesilapan daripada dia lah. Dia sendiri yang tak nak taubat. Dah bagi peluang, dah masa taubat, tapi tak nak juga. Tiba-tiba malaikat datang, habis tak sampai nak taubat pada Allah. Nasiblah dia. Kemudian yang keenam, dijadikan bekas seperti ketuha dalam neraka. Dijadikan bekas seperti ketuha dalam neraka bagi para penzina, yang sempit bahagian atasnya dan luas bahagian bawah. Setiap kali disambar api mereka akan menjerit-jerit kerana panas yang melampau. Jadi orang berzina ni dia terkurung lah. Sebenarnya orang neraka ni pun semuanya terkurung dalam neraka lah. Nak keluar tak boleh. Apalagi neraka ni pun orang kata dia punya dasar dia pun dalam, jauh. Kan, jauh dalam dasar dia. Jadi nak keluar kemungkinan mustahil lah nak keluar daripada neraka tadi. Jadi bagi orang berzina pula kan, Nabi SAW dalam peristiwa Nabi pernah bermimpi. Satu hari Nabi pernah bermimpi. Nabi biasanya kalau bermimpi, Nabi cerita dengan para sahabat apa yang Nabi mimpilah. Jadi satu hari Nabi selepas solat subuh tanya dengan para sahabat, siapa di kalangan kamu pernah bermimpi ataupun ada bermimpi malam tadi? Semua diam. Maka Nabi kata, aku ada bermimpi malam tadi. Maka Nabi pun menceritakanlah mimpi dia. Antara apa yang Nabi jumpa dalam mimpi itu ialah Nabi berjumpa dengan gulungan yang mana dia mengetuk kepalanya dengan tukul besi. Dia mengetuk kepalanya dengan tukul besi. Ada orang mengatakan dia menghentak kepala dengan batu. Hentak kepala dengan batu. Bila dia hentak kepala batu, maka kepala dia pecah.
Kepala pecah. Kemudian dia ambil kepala tadi, dipasang semulalah kepala dia. Dicantumkan semula kepala dia, lepas tu diketuk lagi ataupun dihentak lagi pada dengan batu. Kemudian antara lagi yang Nabi jumpa lagi, itulah kaum ni lah. Kaum yang mana mereka tu tidak berpakaian, duduk dalam satu ketuha ataupun satu bekas yang besar. Dan mereka itu kan, dia punya ketuha ataupun bekas tu, dia punya bahagian atas dia kecil, bahagian bawah besar. Situ mereka itu diazab dari seksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun sebut itulah golongan ahli penzina, lelaki dan juga penzina perempuan. Sedangkan golongan tadi, lelaki yang dihentak kepala dengan batu tu ialah orang yang meninggalkan solat. Orang meninggalkan solat satu. Jadi mereka menhentak kepala dengan batu, kemudian kepala mereka pecah, dan akhirnya mereka kepala tu bercantum semula dan mereka hentak lagi. Banyaklah tuan-tuan apa yang Nabi jumpa dalam mimpi tu. Bukan Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj lah. Nabi banyak gambaran jumpa dengan suasana dalam neraka dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Ini bukan Isra' Mi'raj tapi mimpi Nabi, mimpi yang benar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, kemaluan mereka akan berbau sangat busuk sehingga menyeksa para penghuni neraka yang lain. Masya-Allah. Kemaluan yang disebabkan zina tadilah. Kemaluan mereka sangat busuk sehingga menyeksa para penghuni neraka. Macam tu. Kalau tuan-tuan lihat dalam YouTube, dalam YouTube ada kes-kes yang orang kata penzina ni dia punya kemaluan tu melekat. Kemaluan ni melekat tengah berzina. Tapi bukan di Malaysia lah, bukan di Malaysia. Di luar negara lah. Ni salah satu sebabnya kemungkinan berlaku sihir. Sihir maknanya mana perempuan dan lelaki tu berzina, perempuan tu bini orang, lelaki tu suami orang berzina. Lepas tu mungkin yang suami perempuan ni dah tahu benda tu, dia hantar sihir lah. Dia amalkan sihir, hantar sihir. Akhir dia bila dua orang tadi berzina, maka akhirnya dia punya kemaluan tu melekat. Macam tu. Sampai terpaksa lah. Bila dah melekat, orang pun tahulah. Suami dia tahu, dia tengok keadaan tadi, dan akhirnya dia panggil orang kampung semua ramai-ramai. Tengoklah kejadian tadi. Memang sangat memalukan lah. Jadi panggil orang kata, panggil ambulans semua, panggil telefon hospital, panggil ambulans, angkat dua-dua tadi. Angkat dua-dua, laki-laki perempuan dalam keadaan tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan. Bawa naik ambulans, tapi orang ramai semua tengoklah, patilah. Itulah balasan dia kan. Balasannya. Daripada hari perbuatan zina yang mereka buat. Jadi mereka ditertawakan oleh orang kampung. Akhirnya dibawa ke hospital untuk dipisahkan. Tak tahulah macam mana hospital buat. Tak tahulah. Tapi nak gambarkan buruknya kejadian itulah. Buruknya kejadian tersebut. Bahaya dia. Okay. Mana perbuatan zina tu pun satu perbuatan yang keji juga. Kemudian suami dia kemungkinan dia menghantar sihir. Jadi kemaluan dia tak boleh pisah. Itu pun satu perbuatan yang buruk juga. Tak elok juga. Hantar sihir kan. Tapi bukan di Malaysia lah. Di Afrika lah macam tu. Kejadian di Afrika, bukan di Malaysia. Macam tu. Tapi tak mustahil benda tu berlaku. Tak mustahil. Sebab bila hati dah marah, dah bongi, kan, bila pasangan sendiri buat macam tu, isteri sendiri buat macam tu, ataupun suami sendiri buat macam tu, jadi kemungkinan besar lah manusia boleh menggunakan ilmu hitam, mesti dan sebagainya. Jadi akhirnya pasangan tak boleh pisahkan gitu. Baik. Kemudian kalau di sini dia kata kemaluan mereka berbau sangat busuk sehingga menyeksa para penghuni neraka sendiri. Masya-Allah.
Kemudian iblis berbangga dengan para tenteranya yang berjaya menarik manusia melakukan zina, sehingga menganugerahkan mahkota istimewa kepada mereka. Sehingga menganugerahkan mahkota, pangkat kepada yang biasanya hako-hako lah. Kerana iblis ni dia banyak tentera. Dia akan arahkan tentera-tenteranya untuk merosakkan rumah tangga manusia ni. Suami isteri ni dia akan gunakan pelbagai cara lah. Mana-mana yang berjaya, kalau setakat bertengkar je, jadi maknanya kurang mendapat pujian lah iblis tu. Tentera tadi dia kurang mendapat kepujian. Tapi kalau iblis tadi, bala tentera tadi, dia boleh memisahkan sehingga suami isteri tu bercerai, maka dia akan bagi tanda good. Dan kemungkinan akan dapat pangkat datuk. Okey, dalam iblis punya pangkat lah. Tu macam tadi dapat mahkota lah. Bagus sekali. Bagus tentera ku dia. Okey. Memang iblis tu memang dengan bala tentera ni memang kata setiap hari itulah kerja dia. Kan, melagakan manusia, menjahanamkan manusia, dan kalau boleh dia dah bawa sebanyak mungkin manusia ni masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, mendapat 3 keburukan. Dihilangkan seri wajah dia. Pada penzina tu Allah Taala hilangkan seri pada wajah dia. Kemudian dipendekkan umur pula pendek, dan berkekalan dalam fakir. Maknanya kalau duit banyak pun duit tidak ada berkat. Duit tidak ada berkat. Okey, dan kemungkinan duit tu akan habis pada bila masa saja. Itulah tengok kalau orang berzina, pelacur-pelacur tu kan berzina. Dia dapat banyak duit dengan dia melanggan lelaki-lelaki kan untuk berzina dengan dia, melacur. Tapi duit tu tak ke mana lah. Duit tak ada berkat. Duit tak ada berkat. Baik, kemudian yang ke-11, dijadikan sebatang sungai dalam neraka yang mengalirkan danah dan muntah daripada kemaluan orang berzina yang menjadi minuman kepada para peminum arak. Dijadikan sebatang sungai dalam neraka yang mengalirkan nanah dan muntah daripada kemaluan orang berzina yang menjadi minuman kepada para peminum arak pula. Mana peminum arak tadi kan, peminum arak satu kesalahan, berzina satu kesalahan lain. Jadi minum arak tadi dia akan minumlah daripada sebatang sungai yang mengalirkan nanah dan muntah daripada kemaluan orang yang berzina. Kemudian yang ke-12, dijadikan bagi mereka semua lembah dalam neraka, yang di dalamnya ada ular. Ular. Dan kala jengking sebesar bagal. Kedai lah. Dia ada beradik kedai lah, bagal. Okay? Dia ada beradik kedai, bagal lah. Jadi dia punya saiz besar, kan, sangat besar lah. Dalam ada ular dan kala jengking sebesar bagal. Kemudian memiliki 70 duri yang berbisa. Bukan 2 durinya, 70. Sekor tu ada 20, 70. Sekor je 70. Kalau banyak dalam tu, contohnya ada 100 ekor. Bayangkanlah kalau ada 100 ekor dalam neraka tu. 100 ekor tu lah yang akan mengerjakan kan, mematuk kan, menggigit orang-orang yang melakukan zina ketika hidup dalam dunia. Jadi berterusan mereka itu dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi ular dan kalajengking tadi memiliki 70 duri yang berbisa yang menyengat para penzina selama 1000 tahun, sehingga terlerailah dagingnya. Masya-Allah. Disesa selama 1000 tahun, tuan-tuan, sehingga terleraikan dagingnya. Kemudian terlerai pun kemudian akan mencantum semula. Kerana kebiasaan begitu, penghuni neraka tu, kalau seandainya kan badan mereka telah hancur ataupun rosak, maka badan mereka akan bercantum semula.
akan bercantum semula. Macam tadilah. Macam tadi yang tidak mengerjakan solat, maka dia memukul kepala dengan batu kan. Jadi pecah kepala dia. Kemudian kepala tu bercantum semula. Dia ambil balik batu tu dan diketuk balik, hentamkan kepada kepala dia. Itulah berterusan lah. Mereka itu dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang 13, dijadikan azab neraka baginya seperti azab separuh umat. Masya Allah. Dia dijadikan azab neraka, azab kubur, dijadikan azab kubur baginya seperti azab separuh daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diharamkan syurga buat orang berzina, sedangkan dia tahu perbuatan itu larang. Allah Ta'ala haramkan masuk syurga. Bau syurga pun tak boleh, tak dapat. Sedangkan bau syurga jaraknya 500 tahun pun dah terbau dah bau syurga. Jarak kan. Ni bau syurga pun tak dapat, apalagi masuk dalam syurga. Nampak? Jadi Allah Ta'ala dah tunjukkan kat situlah. Supaya jangan lagi melakukan benda-benda yang ditegah, diharamkan Allah Ta'ala. Okay? Kerana dalam Islam, konteks Islam ni kan adanya perkahwinan. Betul tak? Dalam Islam adanya perkahwinan. Kalau nak menghalalkan benda-benda yang haram Ta'ala, itulah dengan satu akad perkahwinan dengan syarat yang tertentu. Kalau tidak ada perkahwinan, maka samalah seperti binatang. Kita tengok binatang, ada kahwin ke? Tak ada. Binatang dia mengawannya kan. Mengawannya, dia tak kisah pun. Kita tengok binatang tu. Kadang seekor binatang betina, 10 ekor jantan. 10 ekor jantan. Yang mengejar dia lah. Bayangkanlah tuan-tuan, itu binatang. Binatang ni tak kira, dia tak tertakluk dengan taklif hukum. Yang taklif hukum ni manusia. Binatang apa benda taklif hukum pada dia? Alam binatang lah. Dan dia besok pun tak dipersoalkan ni apa Allah Ta'ala kata perbuatan tadi. Yang kena taklif hukum manusia. Macam tu. Kemudian manusia pula digunakan akal. Kita manusia, Allah Ta'ala bagi dia akal untuk berfikir. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Allah Ta'ala telah mengharamkan sesuatu benda yang halal dalam Quran. Allah Ta'ala telah mengharamkan sesuatu benda yang Allah Ta'ala haramkan dalam Quran. Benda halal jelas, al-halalu bainun wa ainal haramu bainun. Benda jelas, halal jelas, benda haram jelas. Antara keduanya itulah benda yang mutasyabihat, musyabah. Benda yang kesamaran, tak jelas halal dan haram. Kalau zina memang dah tentulah. Dah tentu haram lah. Yang mana sebut dalam Quran jelas kan. Macam tu. Baik, seterusnya yang ke-15, merosakkan nasab manusia dengan lahirnya anak di luar perhubungan perkahwinan. Nampak? Dia merosakkan nasab. Maknanya budak tadi kalau lahir tak boleh dibinkan atau dibentikan kepada ayah dia. Tak boleh dibin dan bentikan. Sama ada dibin atau benti dengan Abdullah. Kalau dalam konteks kita di Malaysia ni, ataupun Asmaul Husna, salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Dan kalau dalam bab pernikahan pun, ayah dia pun tak boleh jadi wali. Ayah tu tak boleh jadi wali. Mana kalau nak nikah, perempuan-perempuan yang tak sah taraf ni, dia kalau nak nikah, mestilah mohon ke mahkamah menggunakan wali hakim. Kenapa? Kerana Nabi kata siapa yang tiada wali, maka sultanlah menjadi wali dia. Siapa yang tak ada wali, maka sultanlah jadi wali dia. Dia mohon pada mahkamah lah untuk menggunakan wali hakim ataupun wali sultan. Wali hakim ataupun wali sultan untuk berkahwin. Macam tu. Ramai juga di kalangan perempuan-perempuan kadang dia tak tahu dia anak tak sah taraf. Dia tak tahu dia anak tak sah taraf. Daripada kecil sampai besar, dia ingat dia anak sah taraf. Dia tak tahu. Bila masa dia tahu dia anak tak sah taraf, apabila dia nak kahwin. Sebab bila nak kahwin kan, kita akan cek, pejabat agama akan cek sijil nikah mak ayah.
Jemaah agama akan cek sijil nikah mak ayah dan juga akan tengok sijil kelahiran pemohon perempuan. Pengantin tu tengok tali ke tak tali. Tali ke tak tali. Sebab ada mak ayah kadang-kadang dia simpan sijil nikah, dia simpan sijil nikah, dia tak bagi anak dia tengok. Dia tak bagi anak tengok. Tapi bila dalam bab perkahwinan memang kita kena tengok. Sebab kita tak nak salah menggunakan wali, silap wali. Silap wali. Kalau silap wali, pernikahan tak sah. Pernikahan tidak sah. Perempuan itu tak sah taraf, dia kena pakai wali hakim atau wali sultan. Tetapi dia pakai wali bapak dia, pernikahan tu fasid lah. Batal lah pernikahan tu, tak sah lah pernikahan tu. Kenalah pernikahan tu difarakkan pernikahan tu dibatalkan. Kenalah mohon semula menikah menggunakan wali yang betul, iaitulah wali sultan ataupun wali hakim. Kan tak sama kan? Kan tak sama derajat anak tasarruf dengan anak sah taraf, kan tak sama. Beza kan? Sebab anak sah taraf ni maknanya wali dia layak jadi wali untuk dia. Tak sah taraf, wali tak layak jadi wali. Macam tu. Banyak kadang-kadang perempuan kadang-kadang dia tak tahu dia anak tak sah taraf. Bila nak kahwin baru tahu. Baru tahu. Sebab apa? Sebab kita tengok sijil nikah mak ayah dia, lepas tu kita akan telefon mak dia kenapa tak cukup 9 bulan. Masa tu terbuka lah cerita tu. Terbuka lah cerita dia. Maknanya dah mengandung awal lah. Maksudnya sebelum akad nikah jalankan, dulu sebelum nikah dah mengandung. Dah mengandung lah. Mana dah terlanjur lah. Dah terlanjur lah. Macam tu. Okay. Jadi anak tak bersalah. Anak tak bersalah. Yang salah tu mak ayah. Tapi ialah konteks Islam ni, kalau kita buat silap bersalah, kita bertaubatlah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, kemudian Allah Taala berfirman dalam Quran, wallazina la yad'una ma'allah ilahan akhara wa la yaqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al zalika yalqa asama yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah wa yahlud fihi muhana. Maksudnya, dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama dengan Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah Ta'ala membunuhnya kecuali dengan jalan yang baik, dan mereka juga tidak berzina, wala yaznu, mereka tidak berzina. Dan siapa melakukan demikian akan mendapat balasan dosanya. Maksudnya siapa melakukan demikian maknanya menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan bunuh, kemudian melakukan perzinaan, so mereka ni mendapat balasan daripada Allah Ta'ala, balasan dosa lah. Kemudian yudha'af lahul azab, kemudian bahkan digandakan baginya azab. Diganda-ganda, yudha'af ni diganda-gandakan, lahu baginya azab yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa yahlud, kemudian kekal pula dalam neraka. Muhana, dalam keadaan hina pula. Dah lah kekal dalam neraka, hina pula. Hina pula dalam neraka. Tak tahulah macam mana hina dia, memang hina lah. Orang neraka hina dalam keadaan azab, dia pukul, dia azab, kan dia hina. Macam mana orang dunia ni, kalau dalam dunia ni dipukul, dipukul, dia azab di depan orang ramai, hina tak keadaan orang tu? Hina kan? Hina. Cuba tengok kalau tuan-tuan, kalau orang tu seseorang itu ditangkap kerana kata meragut. Nampak? Seorang ditangkap kerana meragut, kemudian orang ramai dapat tangkap dia. Bila orang ramai tangkap dia, orang akan pukul dia, kan? Pukul, tendang, sepak, terajang dan sebagainya, sampai akan keluar berdarah-darah ni. Hina tak orang tu tadi? Hina dia. Hina dia sebab kesilapan dan kesalahan dia buat. Kalau dia tak buat macam tu, ada tak dia akan jadi hina? Dia tak akan jadi hina. Kalau dia buat baik, lepas tu dia tak buat kerja-kerja meragut ni, meragut harta orang, duit orang dan sebagainya, dia tak akan jadi hina. Tapi dia sendiri memilih cara tu untuk jadi hina. Okay? Masalah orang pukul tu masalah dia pula lah.
Orang yang pukulnya terkajang tu masalah lain. Ni dalam konteks yang lain tadi, mana disebabkan dia meragut, mana dia jadi hina. Orang pukul dia, orang sepak terkajang dan sebagainya. Memanglah kata sepak terkajang tu memang satu benda yang salah lah. Kan? Silap-silap kalau mati orang tu macam mana pula? Orang yang dipukul tu mati pula. Dah jadi kes polis kan? Jadi kes lah, berat lah. Pukul silap-silap kan masuk penjara pula orang yang pukul itu. Sedangkan yang buat salah tadi siapa asalnya? Orang yang meragut tu yang buat salah. Betul tak? Tapi sebabkan manusia ni ikut dia punya nafsu dia, kan? Ikut dengan kemarahan dia, kebengisan dia tadi, terhadap lelaki yang meragut tadi, akhirnya mereka pukul, maka akhirnya orang tu mati. Dia dah mati, sudah jadi kes polis kan. Jadi orang tu mungkin dia akan ditangkap pula, sumbatlah pula penjara pula. Ada satu hal pula. Baik. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Dan jangan kamu hampiri perbuatan zina, sungguh zina itu suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang berat, seburuk berjalan. Wa sa'a sabila, seburuk berjalan. Dalam Quran ni, dalam ayat ni dia kata jangan hampiri zina. Jangan hampiri zina. Ada orang kata, alah hampiri zina tak boleh Ustaz. Tak boleh, tapi berzina boleh. Berzina boleh kan? Ini satu pemahaman yang salah lah. Pemahaman yang salah. Jadi kalau Allah Ta'ala kata jangan hampiri zina, maknanya berzina lagi tak boleh. Betul tak? Bukan makna hampir zina tak boleh, tapi berzina boleh. Ini satu pemahaman yang salah lah. Sebab bila Allah Ta'ala kata dah jangan hampiri, maknanya lepas tu janganlah kita melakukan. Kesalahannya tu lagi berat lah. Macam tu. Kerana orang berzina ni faham lah macam mana keadaan ni kan. Sebab nanti kalau ada anak nanti lahir pada berzina tu, apa kesan pada anak tadi? Okey. Kalau pada zaman Nabi SAW, tuan-tuan, kan, pada zaman baginda Rasulullah SAW, dalam pada masa jahiliah, ni disebut dalam kitab Rahimul Maktum, kitab Hari Rahimul Maktum karangan Abu Bakfuri, kitab sirah. Okay, sirah baginda Rasulullah SAW. Sayyidatina Aisyah pernah menceritakan tentang 4 kategori perkahwinan, 4 jenis perkahwinan yang wujud pada zaman jahiliah sebelum kedatangan Islam. Okey, cara yang pertama, perkahwinan pertama, iaitulah perkahwinan yang sebagaimana yang berlaku pada zaman baginda Rasulullah dan juga kedatangan Islam. Maknanya kalau seorang lelaki itu berkenan dengan seorang perempuan, maka lelaki itu hendaklah melantik wakil untuk jadi wakil untuk pergi meminang perempuan tersebut. Ini cara ni sama dengan pada zaman Islam lah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, tapi cara ni tak betul lah. Tak betul cara tu, tapi dianggap sebagai satu perkahwinan, satu cara perkahwinan yang terdapat pada zaman jahiliah. Di mana mana-mana seorang lelaki, cara yang kedua, mana-mana lelaki dia berkenan untuk mendapat seorang anak. Dia kahwin dengan seorang perempuan tapi tak dapat anak, maka dia memilih mana-mana lelaki yang bangsawan ni untuk tidur dengan isteri dia, dan lelaki ni, suami ni tadi pergilah tempat lain dalam satu masa yang tertentu, dan bila dia tahu bahawa isteri tadi tidur dengan lelaki lain yang bangsawan ni, dan isteri mengandung, maka lepas tu dia balik. Lepas dia balik, dan dia terima isteri tadi mengandung dan menerima anak itu sebagai anak dia. Dia menerima anak itu sebagai anak dia. Cara ni memang tak betul lah, tapi itu cara pada zaman jahiliah. Tujuannya untuk mendapat keturunan yang baik. Sebabkan oleh lelaki tadi berkahwin, dia tak ada anak, maka dia lantik ataupun cari seorang lelaki bangsawan
untuk tidur dengan isteri dia. Kemudian lelaki tadi, suami tadi pergilah tempat lain dalam satu tempoh yang tertentu. Lepas tu dia balik bila isteri dia dah mengandung, hasil daripada perbuatan perzinaan dia tadi dengan lelaki tadi, lelaki bangsawan tadi lah. Tujuannya supaya dia dapat keturunan yang keturunan yang kedudukannya tinggi lah, macam tu konon dia. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga iaitulah seorang perempuan akan tidur dengan 10 orang lelaki ataupun melakukan perzinaan ataupun persetubuhan dengan 10 orang lelaki. Dia cari 10 orang lelaki untuk dia tidur dengan lelaki tadilah. Kemudian bila sampai setahap dan ketikanya perempuan tu mengandung. Bila perempuan tu mengandung, dia akan panggil 10 lelaki tadi menghadap pada dia. Dan 10 lelaki tadi datang dengan secara patuh dan taat di atas perintah perempuan tadi untuk hadir di depan perempuan itu. Perempuan tadi bila dah mengandung dan lahirkan anak, maka perempuan tadi dia akan memilih daripada 10 orang tadi seorang untuk dibinkan kepada anak itu. Untuk dibinkan kepada anak tadilah. Mana dia akan pilih daripada 10 orang tu seorang untuk dibinkan anak tadi kepada lelaki tersebut. Okey, ini pada zaman jahiliah lah yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey, yang keempat, cara yang keempat ialah seorang perempuan dia akan tidur dengan mana-mana lelaki melebihi daripada 10 orang. Kalau tadi 10 orang, dia tentukan 10 orang saja. Yang keempat ni dia akan menyerahkan diri dia kepada mana-mana lelaki lah, yang mana jumlahnya lebih daripada 10 orang, mungkin 15 orang, 20 orang dan sebagainya. Dan akhirnya perempuan ni akhirnya dia akan mengandung. Bila dah mengandung, dia akan dan melahirkan anak, dia akan panggil ke semua lelaki yang pernah tidur dengan dia. Semua lelaki yang pernah tidur dengan dia, dan semua lelaki tadi dekat patuh dan taat akan datang dan hadir di depan perempuan tersebut yang telah mengandung dan telah melahirkan anak tadi. Kemudian dipanggil seorang yang boleh ataupun pandai di dalam menentukan manakah lelaki yang paling seiras dengan bayi tersebut. Dia akan lantik seorang lah yang pakar berkenaan dengan untuk nak pastikan kan bayi ini dengan rupa siapa yang paling seiras dengan bayi tadilah. Setelah dijumpa, setelah diketahui manakah lelaki yang paling seiras, maka perempuan tadi akan membinkan anak dia kepada lelaki tersebut. Cuma perempuan ni dia punya kedudukannya jauh lagi teruk berbanding dengan perempuan yang pertama dengan perempuan yang kedua tadi. Cara pertama, kedua tadi kan. Kedua dan ketiga tadi. Mana lebih teruk dah kan? Dia lebih macam memang pelacur lah macam tu. Tapi ini suasana pada zaman jahiliah. Masa itu Islam tak ada lagi. Tak ada Islam lagi. Bila Islam dah datang, maknanya kekal, itulah cara yang pertama tadi. Cara pertama maknanya kalau seorang lelaki itu minat perempuan, maka dia akan lantik seorang wakil untuk pergi meminang. Itu cara pertama lah. Sedangkan cara kedua, ketiga dan keempat, cara ni tidak ada dalam Islam. Tak ada Islam. Kerana lebih kepada perzinaan. Macam itulah. Baik, kemudian 1-9. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan zina setelah menyebutkan syirik dan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini menunjukkan buruk dan terkejinya perbuatan zina. Ini menunjukkan buruk dan terkejinya perbuatan zina tersebut. Kemudian 140 sampai situlah 140. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. Sekadar tu perbincangan kita. Ada soalan tak sebelum saya tutup? Taubat, okey.
bertaubat. Banyak kali. Lepas tu orang yang nak bertaubat ni, kalau dia masih lagi melakukan dosa besar, adakah dia bunuh oleh orang? Taubat ni yang paling baik ialah taubat nasuha. Apa makna taubat nasuha? Taubat nasuha tu yang dia ada 3 syarat kan, 3 ke 4 syarat. Taubat nasuha ni maknanya pertama berhenti daripada melakukan maksiat tadi. Yang kedua berazam tidak akan kembali. Berazam tidak akan kembalilah melakukan perkara tadi. Yang ketiga menyesal. Yang ketiga menyesallah. Jadi ini termasuk dalam taubat nasuha. Dia tengok taubat tu taubat nasuha ke taubat main-main. Kalau taubat main-main itu yang jadi dia berulang semula. Kalau taubat main tu jadi berulang balik. Maknanya dia dah taubat, lepas tu dia akan buat balik. Kalau taubat nasuha ni dia akan berhenti. Secara pasti dia akan berhenti. Pertama apa tadi? Mana menyesal, tak akan buat. Yang kedua berazam, tidak akan kembali. Okey. Yang ketiga berhenti. Menyesal, berhenti dan berazam tak akan buat. Jadi orang bertaubat ni kalau dia nak tengok taubat tu nasuha ke tak nasuha. Kalau nasuha dia akan terus berhenti, dia tak akan buat balik. Kalau bukan taubat nasuha itu yang kemungkinan boleh berulang semula dah. Boleh berulang semula. Tapi walaupun berulang semula, kan Allah Ta'ala ni kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka taubatlah lagi lah. Taubatlah lagi. Janganlah bila orang kata cepat putus asa. Kan Al-Quran tadi sebut. Qul ibadiyal ladzina asyrafu min rauhillah wala taqnatu min rauhillah. Wahai orang hamba-hamba yang melampaui batas dalam amalan dia, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan putus asa daripada rahmat Allah. Mana kalau seandainya kita dah bertaubat, jadi kemungkinan taubat tu tak memenuhi kepada syarat taubat. Bila taubat tadi tidak memenuhi syarat, itu yang dibuat semula. Dia akan buat semula. Itu sebabnya dia kena bertaubat lagi lah. Bertaubat lagi lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa dan juga kesalahan dia. Kita tak tahu kan sejauh mana lah Allah Ta'ala akan terima. Tapi sifat manusia memang macam tu lah. Sifat manusia dia kena jangan putus asa, jangan orang kata give up, ataupun jangan cepat orang kata cukuplah aku dah banyak taubat, Allah Ta'ala pun tak terima taubat aku, buat apa? Kan? Malahan para nabi dan para rasul pun pernah ditegur. Para nabi dan para rasul pun pernah tegur. Tak? Nabi Muhammad pun pernah ditegur oleh Allah Ta'ala. Begitu Nabi Musa AS pun pernah ditegur oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana tidak menerima orang-orang yang nak bertaubat. Kan? Orang-orang yang pernah buat dosa datang kepada para nabi dan rasul minta, ya nabi ya rasul, aku dah buat dosa sekian banyak ni. Macam mana Allah Ta'ala terima tak terima ni? Tak terima ni, teruk ni dosa ni. Bila ceritakan dosa dia tu sebesar gunung, maka para nabi dan rasul menyatakan Allah Ta'ala tak terima. Akhirnya malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang tegur. Contoh Nabi Musa pun pernah tegur oleh malaikat Jibril kerana tidak mahu menerima penerimaan orang-orang yang mahu bertaubat kepada Allah Ta'ala, disebabkan dosanya yang besar, sebesar gunung lah, besar lah. Kan berzina, ada yang berzina dengan mayat pun ada. Kan dosa besar betul. Dia curi kain kapan. Laki tu curi kain kapan, maknanya kalau ada orang meninggal ni kan, dia suka curi kain kapan. Jadi suatu hari dia curi kain kapan, perempuan meninggal. Bila curi kapan tadi, terdedahlah aurat perempuan tu. Bila terdedah aurat perempuan tadi, dia berzina perempuan tadi masa tu. Jadi perbuatan tu dia ceritalah pada Nabi Musa. Nabi Musa kata, berat kau punya dosa ni. Tak mungkin Allah Ta'ala ampunkan dosa kau ni. Nampak? Berat dosa kau ni. Maka akhirnya lelaki tu pergi dari situ.
Pergi ke situ tinggalkan Nabi Musa. Akhirnya datang Jibril tegur Nabi Musa. Kamu tak boleh cakap macam tu. Kamu bukannya Tuhan. Kamu bukannya Tuhan nak memutuskan sama ada kan dosanya Allah Ta'ala ampunkan atau tidak. Kamu bukannya Tuhan untuk memutuskan dosanya diampun atau tidak oleh Allah Ta'ala. Jadi akhirnya Musa menyesal lah dengan apa yang dia buat tadi. Jadi akhirnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa lelaki tersebut, yang berzina tadi lah dengan mayat, yang mayat terdapat dalam kubur. Masya Allah kan. Yalah, memang orang kata apa istilah kita ni, kalau macam ni orang gila je kan. Istilah kita orang gila lah. Sampai dengan mayat dalam kubur pun kau sanggup gali, kau pergi berzina dengan dia. Ini memang teruk lah kau punya perangai ni, tak? Macam tu. Memang besar lah punya dosa kesalahan tu. Tak? Tapi itulah. Jadi perbuatan Musa tadi tak nak menerima pelawaan dia, kan, nak bertaubat tadi, akhirnya ditegur pada Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Setelah orang tadi benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada dosa dan kesalahan dia, kan. Macam tu. Betul dah. Sekali dosa, jadi dosa syirik kepada Allah Ta'ala. Kalau dosa syirik tu kena taubat, Allah terima tak? Syirik taubat, Allah Ta'ala terima. Maknanya kalau syirik yang lima tu syirik yang tak taubat lah. Mana dia kembali pada Islam. Dia Dia kembali pada Islam sebelum, maka Allah Ta'ala ampunkanlah dosa dia. Tapi kalau dia tetap stay dengan dia punya syirik itu, maka dosa lagi besar lah berbanding dosa lain. Macam tu. Sebab ada juga kembali pada Islam, tapi jumlahnya tak ramai lah berbanding yang keluar pada Islam ni, kan. Macam tu. Cuma rekod-rekod orang keluar pada Islam ni memang dia tidak didedahkan. Memang kerajaan ataupun mahkamah pun memang tak dedahkan lah. Sebab kalau dedahkan dia akan jadi satu isu besar. Isu besar, kan. Macam tu. Kalau yang kes-kes murtad ni lah, maklumlah kalau kes murtad ni biasalah kita ni, kalau kes murtad ni memang kita marah lah. Betul tak? Yang kes baru ni pun ada bising, kan. Yang India tu, yang India kata dia murtadkan orang Melayu, kan. Macam tu. Tapi kalau ikutkan mahkamah, banyak juga kes-kes ni yang mohon untuk murtad ni, ada juga. Tapi perbicaraan tu tertutup lah. Perbicaraan tu tak didedahkan. Sebab kalau didedahkan jadi isu nanti. Dia akan jatuh isu besar. Sesilap nanti bergaduh nanti kalau isu tu. Tapi itulah, biasanya mohon murtad ni makan masa lah. Tak ada hari ni mohon murtad, hari ni boleh murtad. Tak boleh. Banyaklah punya prosedur mahkamah tu, dia punya perbicaraannya lama lah. Macam tu. Nak tahu kena tanya mahkamah lah benda tu. Benda tu tak rahsia, tak didedahkan. Macam tu. InsyaAllah tu je. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim naulana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahna arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din, Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suman. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa qfi anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rasulika wa la tuzina yaumal qiyamah innaka la tuliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim.